Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kepulauan Q ingin membentangkan industri di peringkat global. Nama saya Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani, nombor matrik 290388, ingin membentangkan serba sedikit berkenaan industri di peringkat global. Terdapat peningkatan permintaan yang semakin tinggi terhadap produk-produk yang berstatus halal di serata dunia. Fenomena ini juga telah menyebabkan banyak syarikat dan jenama di seluruh dunia semakin gigih bersaing. Saiz industri halal global dianggarkan bernilai 2.3 bilion pada tahun 2015. Lebih ramai orang yang berpegang kepada agama Islam beralih kepada makanan, minuman dan bermacam-macam produk konsumer halal lagi yang diperakui. Pertambahan produk makanan halal juga boleh dikaitkan dengan lebih banyak permintaan dari negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi dunia akan semakin berkembang pesat dalam era pasca pandemik global COVID-19 ini. Dari segi struktur dan tadbir urus halal Malaysia, banyak negara di seluruh dunia telah pun mengiktiraf kerangka Undang-Undang Pensijilan Halal Malaysia. Undang-Undang Halal Malaysia yang mengawal selia 4 skop atau sektor berkaitan dengan industri halal. Sumber bahan mentah berasaskan haiwan yang diimport pula hendaklah datang daripada kilang yang diluluskan oleh pihak JAKIM dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Yang pertama, merangkumi bahan mentah dan bahan pembuatan produk. Paling utama, semua bahan yang diguna mestilah halal dan selamat. Sumber bahan mentah berasaskan haiwan import pula hendaklah datang daripada kilang diluluskan oleh pihak JAKIM serta Jabatan Veteriner Malaysia. Yang kedua pula ialah berkaitan dengan pemprosesan dan pengangkutan bahan-bahan. Semua peringkat menyediakan pengendali proses pembungkusan, penyimpan dan pemindahan produk halal mestilah mematuhi keperluan bawah Undang-Undang Syariah Islam. Pada masa yang sama, pengangkutan yang digunakan pula hendaklah untuk produk halal sahaja dan tidak bercampur sama sekali dengan produk yang tidak halal. Yang ketiga, berkaitan dengan proses dan cara pembungkusan serta pelabelan. Setiap label pembungkusan hendaklah dicetak dengan cermat, jelas dan kekal. Setiap pembungkusan mestilah mengandungi nama produk dan logo halal Malaysia yang sah diiktiraf oleh JAKIM. Dan akhir sekali ialah skop Undang-Undang Malaysia merangkumi kawal selia dan pemantauan kilang-kilang serta premis makanan, misalnya restoran ataupun hotel. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan halal hendaklah bebas daripada najis atau sebarang bahan yang berbahaya. Peralatan berkenaan juga tidak boleh menyebabkan sampingan kepada produk yang dihasilkan. Kesimpulannya, untuk menembusi pasaran halal di negara luar atau di peringkat antarabangsa, mahu tidak mahu sesebuah syarikat mestilah bersedia untuk melabur wang, masa dan tenaga terlebih dahulu demi mendapatkan hak menggunakan CJ halal Malaysia yang diiktiraf secara umumnya di seluruh pelosok dunia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fikri bin Omar, bernama matrik 290188, ingin membentangkan di mana kenapa negara Jepun dijadikan satu negara yang berpotensi untuk dieksport makanan-makanan yang halal. Walaupun negara Jepun, agama Islam bukanlah satu agama yang rasmi, namun populasi umat Islam dan penduduk-penduduk Islam menjadi semakin bertambah di negara Jepun, di mana permintaan makanan dan produk halal di sana semakin meningkat. Hal ini memaksa kerajaan Jepun memasukkan produk-produk halal dan dalam masa yang sama membantu menaikkan ekonomi negara Jepun. Malahan, bukan itu saja, penyusutan penduduk di negara Jepun semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini telah membimbangkan kerajaan negara Jepun dan memaksa mereka membawa masuk warga-warga kerja daripada luar negara.
Ini termasuklah warga negara yang beragama Islam dan akhirnya menetap di sana sebagai pekerja di negara Jepun. Seterusnya, dalam meneroka peluang perniagaan makanan halal di Jepun, umat Islam di Jepun juga mempunyai pilihan untuk membeli belah secara dalam talian walaupun option ini tidak sesuai kepada para pelancong yang beragama Islam dengan masa yang terhad untuk meneroka negara matahari terbit ini. Lebih menarik lagi, dua rangkaian pasaraya besar di Jepun iaitu Gyomu dan Aeon juga telah mula menjual makanan halal walaupun selalunya dijadikan dalam jumlah yang terhad. Aeon khasnya sudah mula bertapak di negara kita dan syarikat ini mula sedar bahawa potensi pasaran makanan halal di negara asal mereka. Dengan bertambahnya penawaran produk-produk halal khasnya dari Malaysia, tinggal di Jepun atau melawat ke sana akan menjadi lebih mudah untuk umat Islam dan jumpa para pelancong Muslim di seluruh dunia. Perkembangan positif ini disokong pula oleh pewujudan Halal Japan Corporation pada tahun 2017 yang bekerjasama rapat dengan JAKIM demi melonjakkan industri dan ekonomi halal di negara Jepun dengan bantuan teknikal dan logistik dari negara Malaysia. Bukan itu saja, hotel-hotel yang mesra Muslim juga diperkenalkan di negara Jepun dalam meng-highlightkan kepada para pelancong yang bermusafir di negara sana agar lebih mudah melakukan aktiviti-aktiviti pelancongan dan melakukan urusan ibadah. Selamat sejahtera semua. Saya Subhashini nombor metrik 290463 dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan latar belakang dan pengenalan syarikat kami. Matco Beef Wagyu adalah syarikat pengusaha dan pembekal daging tempatan yang bertempat di Pekan Pahang. Syarikat kami juga merupakan pembekal daging terbesar di Pahang. Syarikat kami mempunyai visi dan misi di mana visi syarikat kami adalah untuk menjadi produk halal yang boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat, manakala misi kami adalah untuk menjadi syarikat pengeksport daging utama ke luar-luar negara. Sebagai pengenalan syarikat kami adalah syarikat pertama yang menghasilkan produk berasaskan daging yang halal. Daging lembu keluaran syarikat kami adalah daging yang premium di mana lembu-lembu kami menghasilkan tahap intramuskular yang lebih tinggi berbanding dengan lembu-lembu biasa. Syarikat kami juga mengeluarkan 3 jenis produk utama yang kini berada di pasaran. Yang pertama adalah daging Wagyu Yakini, iaitu potongan daging bahagian tisu dan otot lembu. Yang kedua adalah daging syabu-syabu, di mana potongan daging yang nipis dan terletak pada bahagian perut lembu. Yang ketiga adalah daging prima, di mana potongan daging yang bahagian otot yang lembut dan sesuai untuk dijadikan steak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan pelan pemasaran dalam faktor pengembangan makanan halal. Setiap produk yang dihasilkan perlu mengandungi pelan pemasaran bagi memperluaskan promosi produk tersebut kepada orang ramai atau bakal pembeli. Pemasaran yang dibuat kebiasaannya melibatkan kos yang lebih-lebih lagi dalam menggunakan teknologi terkini seperti pemasaran digital. Kos tersebut bergantung kepada populasi sasaran dan kaedah pemasaran itu sendiri. Contohnya dengan menggunakan Google Place, media sosial, laman web dan pemasaran bergambar. Teknik ini adalah paling pantas untuk memberitahu kewujudan produk halal kami di pasaran Tokyo. Fokus lain adalah dengan menggunakan platform jualan atas talian di mana pembeli boleh membeli terus ke laman web utama. Kaedah ini tidak memerlukan modal untuk mewar-warkan kepada umum tentang kewujudan platform jualan ini. Mereka hanya perlu memilih produk dan terus membuat pembayaran secara atas talian. Pihak kami akan mengirim pesanan melalui pos dalam masa 2 hari sahaja. Ini dapat menjimatkan masa dan wang kerana pembeli tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke kedai.
Selain daripada itu, kaedah lain bagi memperluaskan lagi produk halal tersebut adalah dengan memasarkan di pasaraya dan juga restoran yang menjual produk halal. Pemilihan tempat yang betul akan meningkatkan jualan pada kadar yang maksimum. Cara-cara yang paling efektif adalah dengan meletakkan sampel produk bersama risalah di setiap kedai yang menjual produk halal dan meletakkan di restoran halal sekitar Tokyo. Jika dapat sambutan yang baik dan merasakan dari pembeli di sekitar bandar Tokyo dan mendapat pulangan modal, kami akan mula mempromosikan produk tersebut melalui iklan-iklan yang berbayar di televisyen, papan iklan dan radio. Seterusnya adalah rancangan perniagaan bagi 5 tahun akan datang. Dengan adanya produk daging lembu halal dari Malaysia di pasaran Tokyo, syarikat kami menjangkakan keuntungan pada tahun pertama adalah sebanyak RM500,000. Keuntungan ini dianggarkan akan meningkat setelah tahun kelima dalam pasaran Tokyo dengan jumlah sebanyak 5 juta, RM5 juta. Dan bahkan meningkat bersesuaian dengan permintaan semasa. Dengan mencapai target keuntungan tersebut, syarikat akan meningkatkan produk halal bukan sahaja ke bandar Tokyo, malah akan mengembangkan lagi perniagaan ini dengan membekalkan ke bandar-bandar yang mempunyai produk Islam lain seperti bandar Saitama, Osaka, Kamagawa dan Aichi. Setelah itu, kami akan mula mempelbagaikan produk-produk yang lain berasaskan makanan halal. Dan akhir sekali, kesimpulan. Kajian ini memberikan beberapa pandangan tentang luar latar belakang dan potensi pembangunan pasaran halal. Kajian yang terperinci dibuat berkaitan makanan halal dan industri halal di Jepun. Dengan mengekspor produk halal ke luar negara dapat membantu meluaskan lagi perniagaan tempatan ke peringkat antarabangsa. Pelbagai faktor yang perlu dititik beratkan, lebih sukar lagi apabila menghadapi kekangan dari segi modal untuk memulakan perniagaan. Ini telah mengahadkan pergerakan, apatah lagi untuk perkembangan industri perniagaan halal ke luar negara. Cara-cara untuk memasarkan itu amat penting juga bagi sesebuah perniagaan untuk menjadi bertambah maju. Dengan kepelbagaian produk halal, ini juga dapat membantu meningkatkan jumlah pengguna sesuatu produk di pasaran. Lebih banyak penyelidikan perlu dilakukan dalam pengetahuan pembangunan pasaran halal di Jepun. Kerjasama dengan agensi kerajaan juga amat penting untuk membantu dari segi kewangan dan rangkaian dalam industri halal. Perniagaan yang mempunyai modal yang mencukupi, pelan perniagaan yang betul dan mengikut teknologi pemasaran yang efektif, pasti produk halal ini berjaya diperluaskan bukan sahaja di Jepun, malahan di negara-negara besar yang lain. Sekian, terima kasih.